عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan perempuan sekalian, dalam hidup kita, kita ingin supaya Allah sayang kita. Tujuan hidup supaya Allah sayang kita. Saya ada sekali dekat airport, saya jumpa dengan satu orang yang saya teringin nak jumpa dia ni, dan dia masa muda-muda terkenal dengan jahat kat orang Indonesia. Tapi satu orang yang kaya dan jahat. Satu hari dia mula berubah dan saya kata, bang, bagi saya sikit nasihat boleh? Maka dia pun kata, saya pun tak pandai rendah diri. Kemudian dia ajar saya satu nasihat. Dia kata, saya setiap hari nak bangunkan keluarga. Bila saya jahat, saya berubah. Memang bukan sikit jahat, badan semua bertatu, ada madrasah yang besar. Saya pernah tulis kat Facebook, ada orang daripada Indonesia pun tulis tanya nama orang tu, dia pun kenal. Maka dia betul, badan dia bertatu, jahat, dan dia jadi orang baik. Dia buka madrasah, ribu alim ulama yang lahir. Tapi saya tanya dia cerita pada saya, dia banyak nasihat orang, tapi macam mana anak-anak keluarga dia sendiri tak dengar nasihat dia, tak dengar langsung nasihat dia. Anak ni masih teruskan kejahatan, keburukan. Saya tanya dia cerita pada saya, dia tak tahu apa nak buat. Dia jumpa satu orang alim, tanya, dia dah berdakwah, dia dah belajar, dia dah buat amalan, dah berdoa, semua amalan dah buat, tapi keluarga tak berubah, anak-anak tak jadi baik. Maka dia tanya satu alim. Alim ni kata, pernah hikmat tak dekat rumah? Hikmat. Dia kata, saya tak pernah hikmat. Kadang-kadang kan, yang orang tak tahu kat mana gelas, tak tahu kat mana sudu, pinggan tak tahu kat mana, tak pernah masuk dapur, tak pernah hikmat. Orang ingat hikmat ni sebab kita hina. Tak, kita bukan hikmat sebab isteri, untuk keluarga kita. Kita hikmat kerana Allah. Dengan hikmat kita akan semakin dekat pada Allah. Dia mula hikmat, dan bila dia hikmat, dia basuh baju anak dia, kasut anak dia. Dia hikmat dalam keluarga. Anak-anak dia yang besar-besar degil macam dia dulu-dulu, tiba-tiba jadi lembut dan ikut dia sama-sama pergi masjid. Dia kata, ustaz, saya mula menangis. Dan waktu malam saya pun menangis. Sebab bila banyak hikmat, saya menangis. Rupanya apa yang saya kurang dalam hidup ni, dan kurang rasa sifat rendah diri. Dan hikmat dengan ikhlas mendatangkan sifat rendah diri. Imam Ghazali rahmatullah alaih belas tahun basuh tandas dekat bandar Kufah, basuh tandas. Dengan hikmat kita jadi dekat dengan Allah. Rasulullah SAW orang paling rajin dalam dunia. Saya nak cerita dengan tuan-puan. Saya ingat dulu satu ustaz kata dengan saya, dalam hidup ni kita jangan sombong, jangan lupa diri. Ada seekor rusa, saya pernah cerita kat tuan-puan mula-mula dulu masa saya kat Akim FM. Dia ada seekor rusa, dan dia hari-hari pergi tengok muka dekat air. Ni cerita-cerita lah, pengajaran. Dia tengok muka kat air. Dia kata, akulah yang paling cantik, lawa dalam hutan ni. Ada tanduk bercabang-cabang, tapi semua dah sempurna. Tapi dia tengok kaki. Dia kata, sebab engkau kaki aku jadi malu, aku jadi hina, aku tak jadi begini. Dia hina kaki dia. Satu hari dia kena kejar dengan harimau. Ringkasnya dia lari sampai dia kena sangkut kat pokok. Lari, langgar ni, langgar tu. Dia pun mula menangis. Dia nak lari tak boleh, tanduk dia tersangkut. Dia kata, tanduk, selama ni yang aku banggakan ialah engkau, yang aku puji engkau, yang aku sanjung engkau. Tapi hari ni kaki yang aku selalu hina, marah, rasa hina sebab engkau aku mulia hari ni. Tuan-puan sekalian, rupa-rupanya kita nak dekat pada Allah, kita tak boleh ada sombong sebesar zarah, sebesar kibir sebesar zarah. Kita akan cium bau syurga di akhirat. Orang yang mula-mula dihumban dalam neraka, dalam Bukhari. Abu Hurairah bila ditanya tentang hadis ni, dia pengsan 3 kali dekat Madinah. Satu alim tengok, ulama kata, siapa tu? Orang tu Abu Hurairah. Dia datang beritahu saya hadis Nabi. Boleh. Dia mula cakap, saya dengar Nabi SAW bersabda. Abu Hurairah jatuh pengsan, dan kejut dia bangun. Dia kata, Rasulullah SAW bersabda. Dia jatuh pengsan. Bukhari diriwayatkan. Dia bangun lagi, kemudian kali ketiga dia kata, Rasulullah SAW bersabda, dan dia pengsan. Dia kata, boleh ceritakan saya ni tuan-puan hadis yang 3 orang yang mula-mula dihumban dalam neraka. Siapa yang mula-mula dihumban dalam neraka? Yang pertama mula-mula dihumban dalam neraka ialah syuhada.
Ialah orang yang mati syahid. Nak mati syahid bukan senang. Kita nak berjuang untuk agama, meluangkan sedikit masa pun tak sudi nak beri masa untuk agama. Kedua, satu alim besar yang mengajar agama, satu alim besar yang mengajar agama. Dan ketiga, satu alim syuhada. Dan ketiga, orang yang dermawan, banyak sedekah untuk agama. Untuk tu kita kena ada sifat rendah diri dalam hidup ni. Kena banyak hikmat dalam keluarga. Satu orang saya tengok dia rajin hikmat keluarga. Rupanya dengan banyak hikmat, satunya apa, siang-siang hari boleh nangis untuk agama. Dia kata waktu malam mesti saya tidur, saya bersihkan rumah, saya mop lantai, saya basuh tandas, saya uruskan baju pakaian anak saya, sambil saya berdoa, ya Allah, tolong bersihkan hati saya, cuci hati saya, bersihkan hati saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, belajar dalam hidup ni datang sifat rendah diri, jangan sombong. Saya tak ada apa-apa. Maulana Ibrahim, satu orang alim dekat Nizamuddin, satu orang alim, malam-malam dia nangis. Dia kata, Ibrahim, kamu tak ada apa-apa pun. Ibrahim, kamu bukan siapa-siapa. Siap malam dia nafikan, kau siapa-siapa. Satu orang alim, malam-malam orang kata penat tak ceramah. Dia kata ceramah tak penat. Yang penat bila waktu malam kita bangun depan Allah, kita nangis. Sebab banyak apa yang kita cakap ni kita belum dapat amalkan lagi. Untuk tuan-puan sekalian, banyak belajar hikmat. Saya pesan diri saya, waktu kita kena berjuang di jalan Allah, belajar hikmat, rendah hati, rendah diri. Itu sifat Rasulullah SAW. Rasulullah kata Aisyah kat rumah, dia orang yang paling rajin sekali. Sayyidina Umar tengah malam tolong atas bukit, dia angkat barang. Aslam, kamu nak angkat tak? Aku sendiri angkat. Dia ni atas bukit, dia masakkan untuk keluarga tu. Satu orang yang sangat mulia macam Umar, kubur sebelah kubur Nabi SAW, tapi dia hikmat tu satu orang keluarga yang miskin, susah, tak ada orang kenal dia. Janggut dia basah, janggut dia berasap, dia masak, dia hikmat. Dan dia sendiri yang hidangkan. Dan dia tak balik selagi keluarga tu tak dilayan dengan baik. Dia tanya kenapa? Dia kata, tadi aku tengok mereka menangis, sekarang aku ingin lihat mereka gembira. Jadi tuan-puan sekalian, untuk dapat rendah diri ni, kita kena banyak hikmat. Tak ada jalan lain. Kena cuci tandas. Ya Allah, ni je saya layak. Saya tak ada apa-apa ni, saya layak. Ya Allah, berjuang je lah Allah, hikmat. Orang tak kenal kita pergi masjid, berdakwah, orang tak kenal, orang marah, gembira. Sebab itulah kita sebenarnya. Kita tak ada apa-apa. Kalau orang kenal kita, orang akan lari pada kita lebih pada orang lari pada najis. InsyaAllah tuan-puan sekalian, doakan saya nak berada di jalan Allah SWT tempoh yang panjang. Dan saya minta maaf pada tuan-puan sekalian, ada salah-salah silap. Dan insyaAllah keluarga sunnah lagi akan datang. Tuan-puan boleh mendaftar, ajak ramai-ramai. Promosi daftar 5 orang ke atas. Boleh daftar hari ini, jangan terlambat. Hampir-hampir penuh dah tempat dewan yang kami ni, tak menampung yang sangat besar lah, untuk 1,000 lebih begitu. Dah dekat-dekat dah. www.keluargasunnah.com. Yang dah daftar nanti kita jumpa insyaAllah. www.keluargasunnah.com atau WhatsApp 0173668848. Dan set buku yang tu, tuan-puan yang banyak dah order lagi, boleh hubungi kita lah. Dan WhatsApp nombor tu juga insyaAllah. Mudah-mudahan jadi sebab kebaikan hidayah. Saya minta maaf kepada tuan-puan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.